Sebab saya tengok Fatah Amin punya lakonan pun luar biasa. Menonton kali pertama, apakah reaksi? Reaksi pertama ialah 23 Jun ini yang menariknya sebab ada permintaan yang ramai daripada persatuan-persatuan kan, dari individu sendiri yang mana mereka nak menyokong filem ini dan mereka nak datang bertanjak. Dan ada yang nak berbusana komplit. Jadi kita pun galakkan. Banyak filem Melayu kita dah semakin hari semakin dilabel sebagai filem sampah. Dan ini kata macam dah menjejaskan filem-filem yang bagus. Ada yang filem bagus macam filem sekarang Tiga Canda tu. Barisan pelakon yang ada dalam filem Mat Kilau ni pun bukan calang-calang guys. Kita boleh katakan A-list lah. Kita ada Beto Kushairi. Ya betul. Kita ada Adi Putra. Adi Putra sebagai Mat Kilau. Encik Syah, kita suka bercakap tentang kos, orang kata kos filem ini memakan jumlah yang sangat-sangat banyak. Maksudnya dalam sejarah filem Melayu mungkin antara lah 8 juta yang orang kata dilaburkan untuk orang kata keseluruhan lah untuk menjayakan filem Mat Kilau ni. Dari kacamata penerbit sendiri, ke mana orang kata 8 juta tu, kat mana mahalnya? Soalan dia lah, kat mana mahalnya? Ya betul. Kalau kita nak tengok dia punya keistimewaan ataupun orang kata kekuatan Mat Kilau ni, apa dia punya tenaga kekuasaan dia? Antara Mat Kilau dia kebal ni ke apa? Kadang-kadang peminat dia skeptikal, kadang-kadang tertipu dengan trailer. Kadang-kadang mungkin trailer filem lebih baik daripada trailer. Kita tak tahu. Yang tahu hanyalah penerbit. Kita pun boleh tahan jugalah. Kita telah menghabiskan kurang hampir 700 ribu juga. Ini pendedahan kita pertama lah ni. Banyak sebenarnya. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga anda yang sedang mendengar kita di Spotify. Hari ini kita ada tetamu istimewa bersama dengan penerbit filem Mat Kilau yang akan ditayangkan di Pawagam pada 23 hari bulan Jun. Betul? Betul lah, ini dia Encik Syahrudin, antara penerbit dari Studio Kembara. Kita jemput khas untuk orang kata borak-borak tentang filem Mat Kilau. Terima kasih kerana menjemput kita. So kita ada masa 1 jam untuk borak-borak tentang, yalah, sebagai penerbit pastinya banyak benda lah. Orang luar tak tahu kan. Biasanya yang di-highlight adalah pengarah, pelakon, kan. Mungkin orang lupa behind the scenes, so orang tak apa nak kenal. Orang lupa sebenarnya teraju utama untuk kejayaan filem Mat Kilau adalah penerbit. Kalau tak ada penerbit, memang sukarlah untuk filem ini diteruskan kan. So Encik Syahrudin mungkin boleh ceritakan sedikit lah latar belakang Studio Kembara ni. Mungkin ramai yang tak tahu, ada yang tahu, tapi yelah, bila kata Studio Kembara tu mungkin dia buat studio ke apa ke kan. Kembara is like travel ke macam mana kan. Mungkin boleh ceritakan sedikit lah asal-usul. Saya cuba sedaya upaya untuk menjelaskan. Boleh. Latar belakang Studio Kembara ni kita tubuhkan pada tahun 2014. Dan kita sebenarnya berasa terpanggil lah. Kita ada perniagaan lain, iaitu perniagaan kita lebih kepada healthcare, hospital dan beberapa perniagaan lain yang related dengan perubatan. Tapi bila kita rasa kita perlu berbuat sesuatu, terutama sekali untuk menjadikan masyarakat kita menjadi lebih baik, bukan hanya dari aspek kesihatan, tapi dari segi mental, dari segi cara berfikir, maka kita mengambil keputusan di pihak producer, iaitu saya dan juga abang saya dan beberapa orang yang terlibat ni. Jadi kita memulakan kita punya agenda menjadikan hiburan itu bersifat ada motif, iaitu kita panggil sebagai hiburan beragenda. Agenda dia apa? Objektif dia ialah saya susun ayat ni ialah mengubah cara berfikir melalui hiburan. Mana kita sedikit demi sedikit lah. Jadi salah satu projek kita ialah filem. Kita rasakan bahawa filem ini adalah satu medium yang sangat bagus lah. Jadi kita masukkan
perkara-perkara yang baik, elemen-elemen baik ke dalam hiburan. Jadinya Studio Kembara ni katanya pernah bercita-cita nak menghasilkan filem berjudul yang sama lah, filem Mat Kilau pada tahun sebelum ni lah, pada tahun 2014. Ini adalah cubaan ketiga. Ini adalah cubaan ketiga. Betul. Akhirnya berjaya. Kita mencuba kali pertama 2014. Kemudian pada tahun 2017 kita cuba kali kedua. Dan kemudian akhirnya kita pergi cari orang yang lebih lebih arif lah. Yang berjaya, yang pernah berjaya menghasilkan banyak filem-filem yang kita kata disukai ramai, iaitu Syamsul Yusof. Itu kira cubaan kita yang ketiga. 18. Kali yang pertama kalau boleh didedahkan dengan siapa tu? Cubaan pertama tu kita sebenarnya saya sendiri dan juga beberapa kru yang kita pilih. Nak buat sendiri ke apa? Kita cuba cubaan kita pertama kita kira nak cuba sendirilah ya. Jadi tapi kita rasa bahawa hasil dia tidak begitu seperti yang kita harapkan lah. Kiranya dah buat menjalani penggambaran? Sudah. Kita sudah menjalani lebih kurang 30 hari. 30 hari? Syuting. Maknanya satu filem sudah siap? Okey, cubaan pertama ni saya kata dia bukan filem sebenarnya. Dia adalah untuk telemovie. Sebab bajet maknanya kita percubaan pertama kita tak nak bajet yang besar-besar, tapi boleh tahan jugalah. Kita telah menghabiskan kurang hampir 700,000 juga. Ini pendedahan kita pertama lah ni. Banyak sebenarnya tu. Telefilm tu ditayangkan ataupun diperam? Oleh kerana hasilnya tidak begitu memuaskan, jadi kita rasa kita bawa satu nama yang besar, Mat Kilau. Jadi kita rasa lebih baik kita peram lah. Kita peram kan. Tapi masih disimpan lah. Mungkin ada masa. Sebagai kenangan dah banyak labur kan. Begitu juga kali kedua. Kali kedua sama juga. Jadi kita lebih baik, modal dia juga lebih besar. Hasil dia boleh dikatakan baik juga, tetapi kita halfway lah. Kerana selepas itu kita dapati tidak begitu memuaskan. Dari segi aspek kita sebagai producer, kita rasa masih lagi tidak memuaskan. Kerana apabila kita nak buat satu filem bagi saya, filem atau karya, apatah lagi membawa nama yang besar seperti Mat Kilau, dan kita tahu bahawa filem sejarah ni adalah satu cabaran yang besar. Betul. Kerana bukan ramai peminat dia jadi kalau kita bawa filem ataupun karya seperti ini yang tidak begitu memuaskan, saya rasa kita akan kita tidak akan mendapat penonton yang ramai kan. Jadi kita lebih baik kita peram juga untuk kali kedua. Dan cubaan untuk kali ketiga ternyata sukses dengan kelahiran ataupun pelancaran trailer dekat saluran YouTube Studio Kembara itu sendiri kita dapat lihat orang kata ramai sekali YouTuber, para media dan juga peminat-peminat filem dekat negara kita yang orang kata semakin membiak ni kan. So diorang macam excited, diorang teruja, dan kadang-kadang kita dengar pun dia punya react tu pun kita sendiri pun seriau naik bulu roma. Apatah lagi kita sendiri yang kata pertama kali menonton trailer tu, wow, ini satu orang kata benchmark baru untuk Syamsul Yusof sendiri yang orang kata membuat filem ini begitu sempurna. Walaupun orang tak tengok lagi sepenuhnya kan. Kadang-kadang peminat dia skeptikal, kadang-kadang tertipu dengan trailer. Kadang-kadang mungkin trailer filem lebih baik daripada trailer, kita tak tahu. Yang tahu hanyalah penerbit. Kita pun tak sabar nak tengok lagi lanjutan filem Mat Kilau ni. Bekerjasama dengan Scope Production under Syamsul Yusof. Dan ramai yang macam biasanya kalau setiap kali filem keluar, orang jarang nak tengok penerbit siapa. Dia orang akan tengok pengarah tu siapa. Jadinya nama penerbit ni terkebelakang lah. Mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan lah tentang hal tersebut lah. Bila mana orang kita kan, siapa-siapa pun bila dengar ada filem baru, pastinya akan siapa mengarah kan, siapa pelakon. Dia orang tak tanya siapa yang menerbit macam tu. Saya rasa sebenarnya bukan ramai
penerbit yang berani untuk buat filem sebegini. Itu satu benda yang bagi saya cabaran. Jadi kalau kita rasa pengarah itu satu cabaran, tugas yang besar, tapi bagi saya sebenarnya penerbit untuk keluarkan modal yang sebanyak 8 juta. itu, ya. Wih, saya dengar pun 8 juta banyak tau. Jadi saya rasa itu satu cabaran maknanya yang kita kena hargai. Mana-mana producer pun saya rasa yang sanggup keluarkan modal yang sebesar tu untuk genre filem epic, saya rasa kita kena ketahui lah, kita kena jangan lupakan mereka. Jadi supaya kita industri ini di Malaysia ni akan jadi lebih berjaya dan lebih besar lah ya. Jadi cubaan kita yang kali ketiga ni sebenarnya adalah satu struggle juga sebenarnya. Struggle. Bukan orang satu, tak nampak bukan satu orang nampak macam senang. Dah settle. Kita pun hampir rasa kita nak teruskan ke tidak. Betul, kita berbincang adakah sepatutnya kita teruskan tidak, sebab kita dah dua kali mencuba dengan modal. Kita tahu kalau kita cuba kali yang ketiga dengan pengarah yang lebih ternama, sudah pasti modalnya lebih besar lagi. Betul. Sebab kita boleh agak lah tu. Tapi bila kita jumpa dengan Syamsul, kita berbincang sekarang, memang betul lah, memang modal yang lebih besar. Sebab sudah tentulah dia nak bawa pelakon-pelakon yang lebih ternama, yang lebih bagus, juga kru yang sudah berpengalaman lebih baik kan. Jadi ini semua adalah dugaan-dugaan kita lah untuk orang kata pening kepala orang belakang ni, belakang tabir ni macam kami ni, pening kepala nak cari duit lah kan. Jadi alhamdulillah akhirnya dalam debaran kita, dalam kita rasa takut apakah jadinya, tapi oleh kerana kita rasa ini adalah satu struggle, satu perjuangan kita, supaya kita harap dengan hasil ini akan dapat memberikan satu kesedaran, iaitu anak-anak muda kita terutamanya, yang mana kalau kita rasakan bahawa mereka punya jati diri, iaitu rasa sayang kepada negara, kan, ataupun mereka banyak yang sudah melupakan sifat-sifat bagus yang ada dalam diri orang Melayu ni, contohnya jati diri, keberanian, rasa tidak mengalah, kemudian tidak kita menyerah kepada keadaan, kan. Benda-benda macam ni kita perlu tanam, kita perlu bina semula. Jadi kita harapkan mesej melalui hiburan ini, kan, sambil kita berhibur, kan, kita still dapat mesej yang baik ini. Saya rasa itu adalah kita rasa kepuasan lah bagi pihak penerbit. Itulah kepuasan kita. Okey, Encik Shah, semasa pertama kali ataupun dalam perbincangan dengan Syamsul Yusof sebagai pengarah, apakah sebenarnya yang dititik beratkan? Mungkin ada isi perbincangan tu yang melibatkan saya nak filem Mak Kilau ni jadi macam ni. So seterusnya mungkin lepas tu Syamsul pun dah boleh agak dah kos dia berapa. So apa sebenarnya yang dititik beratkan dalam filem Mak Kilau ni? Apa yang kita bincangkan pertama sekali ialah naratif kita. Jalan cerita? Ya, sebab saya penulis skrip. Jadi bila saya tulis skrip tu, dia berbeza sikit. Maknanya skrip kita ni sebenarnya kita nakkan supaya dia penuh dengan action. Padat dengan aksi. Padat dengan aksi, dan juga padat dengan dialog-dialog yang baik. Dialog-dialog yang baik. Sebab kita tahu kalau filem itu ataupun karya itu dialog-dialognya tidak baik, maka mesej dia kurang. Jadi kita nak action ni kerana kita tahu bahawa generasi hari ini mereka menyukai filem yang bercorak action pack. Jadi itulah perbincangan kita. Jadi kita naratif kita bukan saja action pack, itu kerja dia lah. Tetapi dari segi naratif, makna jalan cerita yang paling penting, dialog, dia mestilah sesuatu yang menarik tetapi ada mesej di dalamnya. Itu cabaran yang besar antara kami berdua. Kami berbincang lah antara producer dengan pihak pengarah. Ya, Encik Shah, sebenarnya kita pun dahagakan pengisian ataupun naratif yang melibatkan perjuangan Melayu. Tambah-tambah lagi di zaman sekarang ini, zaman moden, anak-anak muda kita dah disogokkan dengan drama cinta-cintun apa semua kan. Dah lama kita tak menonton filem yang memperjuangkan bangsa kita, bangsa Melayu.
Kalau ada pun dulu-dulu ada pernah lah macam hikayat Rumah Wangsa macam tu, ala macam zaman-zaman dulu kan. So ini adalah filem yang membuka era endemik ni di zaman orang kata kita dah buka mata kat luar sana. Mungkin kita ada satu khazanah cerita yang bagus untuk ditampilkan kan. Encik Shah sendiri sebagai penulis kan, penulis skrip pengkajian, itu kita nak banyak sebenarnya kalau kita nak sentuh pasal riwayat Mat Kilau ni. Beliau merupakan antara yang lanjut usia. Kalau orang kata kalau tak silap saya, ada buku yang mengandaikan beliau ni seorang wali Allah juga. Mungkin dari sudut penulis Encik Shah sendiri sebagai penulis skrip, pastinya ambil masa yang lama untuk orang kata mengkaji riwayat Mat Kilau ni. Dan apa sebenarnya yang dalam filem ni, mungkin ada yang benda yang tak disentuh, ada benda yang boleh disentuh. Kalau kita tengok tadi Encik Shah cakap dalam filem ni banyak kita tampilkan aksi-aksi semasa peperangan apa semua tu kan. So mungkin macam mana buat kajian? Okey, saya bukan sejarawan jadi kajian kita takkan sama. Saya juga bukan dari keturunan ahli keluarga kerabat Mat Kilau. Jadi sudah tentu tidak akan sama seperti mereka. Kami ini adalah karyawan, kami adalah producer juga. Jadi kita sebenarnya cuba untuk untuk membuatkan satu karya di mana kita kita mengangkat hero. Siapakah hero kita? Jadi kita ada banyak pahlawan, tapi kenapa kita pilih Mat Kilau contohnya? Jadi sebenarnya kalau kita tengok nanti filem pada tarikh ditayangkan 23 Jun. Apa yang kita bawa ni sebenarnya ialah dia bukan riwayat hidup Mat Kilau. Dia bukannya daripada dia lahir sampai dia meninggal, tak ada. Tidak. Tetapi kita sebenarnya adalah daripada siri-siri perjuangan Mat Kilau, kita ambil pada awal-awal kenapa dia bangkit. Sebab kita nak ajak rakyat kita bangkit juga. Jadi kita pilih ke awal-awal kebangkitan Mat Kilau itu, kenapa dia bangkit. Jadi sama dia, saya ambil satu contoh jalan keluarga kita. Ada orang datang, tiba-tiba orang datang nak rampas hak kita, harta kita. Jadi kita sebagai tuan rumah, kita bangkit, kan, kita mempertahankan sebab orang nak ni daripada diceroboh ataupun daripada maruah kita kan diceroboh kan. Jadi kita adalah hero dalam keluarga itu senario kecil tapi kalau dalam negara seluas tanah Melayu kita ni, apabila ada orang luar datang cuba nak menjajah, nak menceroboh, nak mengambil hak kita dan menjadi seolah dia punya, dan kita tidak boleh buat seperti cara kita, apatah lagi harta kita juga dia nak ambil, maka hero-hero inilah yang bangkit. Jadi ikon kita yang kita cerita, yang kita dalam karya ini adalah Mat Kilau. Jadi Mat Kilau ini adalah pahlawan kita. Jadi maksud saya di sini ialah kita mengambil event ataupun kejadian daripada episod permulaan, iaitu dia bangkit. Itu sebenarnya yang jadi bukan cerita, bukan hikayat, tapi adalah perjuangan pahlawan Mat Kilau ni. Ya, betul. Kalau kita nak tengok dia punya keistimewaan ataupun orang kata kekuatan Mat Kilau ni, apa dia punya tenaga kekuasaan dia? Antara Mat Kilau dia kebal ni, ke apa? Pertama sekali Mat Kilau ini adalah orang yang warak. Dia dekat dengan agama dia. Itu kekuatan dia. Jadi kita ni kalau ada kekuatan dalaman, roh kita kan kuat dan keimanan kita kuat, maka dia akan istiqamah dalam apa yang dia perbuat. Samalah macam kita kan. Jadi kalau kita yakin apa kita buat, kita kekal istiqamah, maka itu adalah strength yang pertama. Dan Mat Kilau ini yang kedua ni ialah dia orang yang skillful. Dia ada banyak kemahiran. Kemahiran skillful dia ialah dalam hutan. Dia boleh, antara bendanya ialah dia dengan binatang buas, dia boleh jinakkan, dia boleh mana dia bertundukkan. Faham. Itu juga ke skill dia dalam kepantasan dia. Mereka ada yang mengatakan bahawa dia beri nama Kilau itu kerana kepantasan dia. Dia macam Flash. Ada juga yang kata begitu. Tapi pelbagai cerita lah Okey,
Lainnya ialah kekuatan tenaga dia. Dia memang diceritakan ialah dia memang punya kekuatan yang agak luar biasa lah. Jadi seolah kekuatan tu 3-4 orang pahlawan tu dia punya seorang kekuatan. Jadi banyaklah sebenarnya kekuatan dia. Jadi senjata sama juga ada kelebihan dia. Persilatan. Silatan. Saya teringat sebab saya asal daripada Kelantan. Bacuk Kelantan. So bila perkataan bacuk tu ada seorang pahlawan ni nama dia Tok Bacuk rasanya tak silap. So sebenarnya dekat Malaysia kita ni, tanah Melayu ni ada banyak sebenarnya pahlawan-pahlawan yang keluar bila orang kata penjajah-penjajah masuk untuk menawan negara kita kan. Ramai yang orang kata bangkit dan antaranya Mak Kilau lah. Tapi banyak lagi sebenarnya yang kita ada. Betul. Sebab saya kata tadi, iaitu kita ada ramai hero sebenarnya. Jadi pahlawan tu sebenarnya ialah kalau kita cuba nak huraikan, pahlawan ni ialah seorang yang berani, kan? Seorang yang berani mengorbankan diri dia untuk kebaikan. Orang yang sanggup buat apa saja kan untuk kebaikan, kan? Jadi untuk perubahan dan sebagainya. Jadi hero lah kita sebut dalam bahasa sekarang, hero kan. Jadi hero ni ramai sebenarnya. Pahlawan ni ramai di kalangan kita. Dan kita panggil apa? Pahlawan yang tidak didendang pun ramai. Sebab itu Mak Kilau ni adalah satu ikon saja. Satu ikon. Yang mana sangat menyelah, simbolik, simbolik dan daripada yang pahlawan-pahlawan kita yang lain. Ya. Jadi kita pilih Mak Kilau. Jadi saya rasa dengan kita bawa menampilkan Mak Kilau ini dapat memberi inspirasi, ilham kepada anak-anak muda kita terutamanya, supaya mereka juga boleh jadi hero sama ada di rumah kan. Dalam ekonomi dia boleh jadi pahlawan dalam ekonomi, dia boleh jadi pahlawan terutama sekali dalam negara kita lah. Mempertahankan kuasa kita, mempertahankan maruah kan, maruah dan integriti kita kan. Encik Shah, kita suka bercakap tentang kos, orang kata kos filem ini memakan jumlah yang sangat-sangat banyak. Maksudnya dalam sejarah filem Melayu mungkin antara lah 8 juta yang orang kata dilaburkan untuk orang kata keseluruhan lah untuk menjayakan filem Mak Kilau ni. Dari kacamata penerbit sendiri, ke mana orang kata 8 juta tu, kat mana mahalnya? Soalan dia lah, kat mana mahalnya? Jadi kita sebenarnya penerbit baru sebenarnya, newcomer, pendatang baru lah bahasa Melayu kita. Dalam industri ni kita pun sebenarnya tidaklah begitu mahir dalam dalam costing dan sebagainya. Jangkaan kita pada awal tidak sebanyak itu kan. Tapi setelah kita memulakan produksi, maka ada keperluan-keperluan yang mana menyebabkan kos kita bertambah lah ya. Jadi sehingga mencecah 8 juta. Itu satu jumlah yang sebenarnya tidaklah kita jangka, tetapi oleh kerana kita sangat-sangat sangat-sangat bersungguh untuk menjayakan projek ini, maka kita kena berkorban lah. Jadi kosnya sebab dalam membina sesuatu yang tak ada pada zaman lampau, bukan lokasi buat kat mana? Di Perak banyakkan, dan di Pahang. Perak daerah mana? Di daerah Bota. Yeah. So kena buat dirikan rumah baru. Bukan rumah baru, maksudnya tempat baru. Prop baru. Betul. Jadi itu kos lah betul lah. Lepas tu kita pelakon pun ramai, pelakon tambahan dan sebagainya. Pelakon tambahan lagi. Pelakon kita semua star. Nak upah tu bukan RM1, RM2 guys. Jadi itu semua adalah kos yang agak tinggi. Dan juga kita tengok wardrobe pun bukan wardrobe yang kita nak boleh ambil baju t-shirt apa semua. Betul. Semuanya kita tengok macam bukan buat satu buat banyak. Sebab berlakon bila berlakon ni dia ada banyak babak yang kadang kena ulang-ulang. Jadi itu semua adalah kos lah. Pelakon, kita tengok barisan pelakon yang ada dalam filem Mak Kilau ni pun bukan calang-calang guys. Kita boleh katakan A-list lah. Kita ada Beto Kushairi. Ya, betul. Kita ada Adiputra. Adiputra sebagai Mak Kilau. Wow. Fatah Amin juga ada. Sebenarnya filem Mak Kilau ni yang saya sendiri dengarnya adalah daripada Fatah Amin. Kalau dia tak berlakon, mungkin saya pun tak tahu. Sebab masa penggambaran tu nama Fatah Amin tengah naik.
Jadi masa kita temu bual tu, sekarang apa perkembangan terkini? Saya sekarang tengah berlakon sebuah filem yang memperjuangkan bangsa Melayu, iaitu Mat Kilau. Dia kata, wah bagus, kata. Itu yang kata macam tertarik pula dengan filem ni kan. Okey, kita sentuh pasal cabaran lah, kesukaran yang dilihat orang kata menjadi satu benda yang satu kesukaran untuk filem ini dibuat dengan secara lancar lah, sebab ada part-part ataupun bahagian-bahagian, ataupun kalau kita tengok timeline tu, pembikinan filem ini tergendala seketika. So mungkin dari kita nak mendedahkan sesuatu untuk pengetahuan penonton-penonton kita, khususnya yang meminati filem ni kan, khususnya filem yang orang kata bertemakan pahlawan dan juga filem lama. Tapi diperhalusi dengan orang kata gaya moden lah kan. Ada CGI apa semua. Dari sudut penerbit sendiri, apakah sebenarnya cabaran ataupun kesukaran dalam orang kata dalam pembikinan filem ni? Dia cabaran untuk kami ni sebenarnya daripada awal-awal lagi dah. Sangat mencabar lah. Sebab kita di Malaysia ni, kita tak banyak karyawan ataupun pekerja industri kita yang terlibat dalam pembikinan filem epik. Tak ramai. Tak ramai. Dulu kita tengok Datin Tiara Jokelina ada buat. Mamat Khalid ada buat juga. Betul. Kan? Dan terakhirnya iaitu 2011 kita 2011 iaitu Merung Mahwangsa. Jadi itu sangat jarang Jadi untuk kita mencari pasukan itu ada satu cabaran. Kemudian kita nak bina benda yang tidak ada lagi, tidak ada dah. Jadi itu satu cabaran lah. Dia boleh berjaya dan tak boleh berjaya seperti yang kita gambarkan. Kemudian jumlah hari untuk shooting itu sendiri pun kita jangka tidak sampai 100 hari. Jadi dia lebih 100 hari. Kemudian lokasi kita tu pula berdepan dengan masalah, iaitu dia ada bulan dia akan musim hujan akan menyebabkan banjir. So jadi memang banjir sungguhlah tempat kita punya lokasi tu. Prop kita semua mana? Memang dekat di Bota tu lah. Di Lambor jadi memang banjir. Jadi itu semua mengendalakan projek kita. Itu cabaran kita lah. Jadi dari segi faktor kerja, dari segi faktor masa dan juga dari segi faktor kewangan lah. Itu semua adalah cabaran-cabaran kita. Okey, berapa jumlah hari sebenarnya pembikinan? Kalau Encik Syah cakap tadi, sebenarnya kita orang rancang 100. Tiba-tiba terpaksa lanjutkan berapa hari? Sebenarnya kita bukan rancang 100. Kita rancang separuh daripada 100. Jadi tapi dia jadi sebulan. Jadi akhirnya 100 hari. Susah. Memang 100 hari berapa? 3 bulan. Boleh kata bukan kami saja berdepan dengan cabaran tu, tapi semua semua department. Semua department termasuk pengarah yang memang berdepan dengan cabaran tu. Encik Syah boleh dedahkan bila ada satu berita yang saya baca, katanya ada masalah dalaman. Apa masalah dalaman yang membuatkan penggambaran tu terhenti? Saya rasa itu cuma berita saja. Sebenarnya tak ada. Mungkin dia ada silap faham pasal masalah dalaman ni. Mungkin masalah yang kita cerita tadi betul. Sebab isu banjir, cuaca kan. Sebab benda ni bila melibatkan ramai orang kan. Bila ramai orang takkan nak ganti. Bila ganti tak ada konti pula kan. Mungkin masalah dalaman tu masalah motivasi lah, sama ada nak buat ke teruskan ke tidak. Tapi kita teruskan kerana kita kena teruskan sebab dah buat, takkanlah orang kata alang-alang menyeluk pakasam biarlah sampai ke pangkalangan kan. Sebab kita yakin dengan pengarah kita. Sebenarnya itu adalah motivasi. Sometimes kita rasa macam down, macam putus semangat, atau macam mungkin ada kata-kata semangat yang diberikan oleh Samsul Yusof. Mungkin dia sendiri sebagai pengarah nak meyakinkan pihak penerbit, kata filem ni boleh berjaya, filem ni boleh buat. Ada pernah dia apa kata dia? Mungkin ada nasihat daripada dia ke? Ada. Dia sebenarnya pertama sekali kepercayaan kita pada dia pun. Itu yang paling besar lah. Bila kita percaya pada dia, itu motivasi kita sendiri. Kemudian yang kedua ialah dia sendiri berkata bahawa dia percaya. Kan? Dia percaya. In fact
semasa dalam 3 suku daripada tempoh syuting kita tu, dia dah nampak dah hasil-hasil tu sangat memperangsangkan. Jadi itu antara motivasi yang kita rasa membantu kita lah untuk meneruskan projek kita. Dari segi pemilihan pelakon, Encik Syah dan tim Studio Kembara sebagai penerbit lah kan, ada tak campur tangan dari segi pemilihan pelakon tu? Macam saya nak siapa, saya nak orang ni, saya nak Beto, saya nak Adi, ada tak? Kita cuma cadangan sebab setelah kita serah pada Syamsul Yusof, maka kita percaya dia lebih arif lah. Kita percaya pada test. Tapi kita cadang, contohnya ialah Yayan Ruhian adalah cadangan kita dari awal. Sebab kita mahal tu nak ambil dia antarabangsa, Cik Syah. Nak tahu, kita sendiri pergi ke Jakarta kita sendiri pergi jumpa Yayan, pujuk dia sebelum syuting lagi bermula. Sebelum mancuk betul-betul. Cuma kita pergi jumpa dia, kita cadang pada dia, kita pujuk dia untuk bersama kita dalam filem Mak Kilau ni. Masa itu kita belum pemula lagi. Yang kita dah jumpa dengan dia supaya dia meyakini bahawa apa yang kita buat ini adalah satu projek yang bagus untuk untuk orang Melayu lah. Jadi alhamdulillah dia pun walaupun mengambil masa, tapi akhirnya dia bersetuju. Dan kita cadangkan pada Syamsul dan Syamsul pun bersetuju lah. Pelakon Indonesia yang Ruhian ni, orang kata kalau nak cop dia pun susah juga ni. Ya, betul. Dia antara yang pernah muncul dekat filem-filem antarabangsa juga, Hollywood kan, sebagainya. Hollywood dan sebagainya. Dan dia juga pandai bersilat. Dia rasanya dia sebagai koreografer. Orang apa kalau silat-silat ni? Dia ada koreografer khas kita. Dia kita juga ada koreografer sebelum tu, tapi kita ada koreografer khas. Dia adalah memang khas lah. Satu pilihan yang bijak dan dia sendiri pun lah. Jadual dia pun penuh. Dia ada jadual dia nak buat Hollywood, filem Hollywood, tapi kita adjust masa, akhirnya kita berjaya lah dapatkan masa dia tu. So kalau nak kira aksi dalam filem Mak Kilau ni, berapa persen aksi yang kita akan lihat nanti? Saya rasa lebih kurang hampir 40%. 40%. Hampir 40%. So 60% tu apa dia punya? 60% tu kita ada drama. Kita ada maknanya saya rasa separa aksi action pun ada. Itulah. Yalah, takkan lah daripada awal sampai habis nak gaduh-gaduh kita pun pening kepala. Betul. Cuma kita yang menariknya ialah cara perang, tu itu satu yang tidak pernah ditunjukkan di dalam mana-mana filem. Itu yang kita macam wow. Ya, betul. Cara gerakan kamera and then cara kita lihat macam uish. Ya, betul. Satu pembaharuan rasanya untuk tahun 2022 ni. Okey, kita bercakap lagi pasal pilihan pelakon sebenarnya. Adi Putra. Pelakon utama yang orang kata dia sebagai tiang lah kan. Dia sebagai nadi filem Mak Kilau ni sendiri sebab dia menjadi Mak Kilau. So sebagai penerbit, Encik Syah lihat macam mana prestasi ataupun karismatik ataupun kita kata sosok Mak Kilau tu ada pada Adi, dilihat oleh Syamsul Yusof, kata Adi ni sesuai untuk Mak Kilau. Pada awal kita pun sebab kita tak berapa kenal dengan Adi Putra secara bekerja bersama sebagai producer, kami adalah pendatang baru. Tapi cadangan daripada Syamsul sendiri kerana dia yakin dengan kebolehan bakat Adi Putra, Datuk Adi Putra. Jadi kita mempercayalah. Kita sendiri pun akhirnya setelah kita dapat melihat hasil terakhir itu, kita percaya bahawa memang pilihan yang tepat lah. Datuk Adi Putra, karisma dia sebagai pahlawan yang memimpin sahabat-sahabat tu, pejuang-pejuang Melayu yang lain. Jadi saya rasa itu satu yang pilihan yang baik lah. Okey, kita baca sini filem ini dibintangi oleh Adi Putra tadi. Beto Kushairi. Kushairi sebagai Wahid. Wahid ni siapa dalam filem ni? Wahid ini adalah sahabat kepada Mak Kilau. Dia macam ni dia Awang, kita ada Watak Awang. Awang ni Fatah Amin Ibrahim. Ya, betul. Kita ada Ibrahim, kita ada Yasin, kita ada Yusuf, kita ada. Sebenarnya mereka ni di zaman di Mak Kilau tu, mereka ini sebenarnya adalah waris-waris juga. Waris-waris. Dia kena mengena kan, bukan orang lain. Jadi
Cuma kita panggil dia sahabat, ada yang adik-beradik dan ada yang sahabat. Jadi Wahid ni adalah sahabat. Tapi dia sebenarnya mereka ni semua ada kena-mengena dengan maknanya dari segi apa? Saudara mara kan. Ada kena-mengena sebenarnya dengan Mak Kilau ni. Oh, saya baru teringat satu scene yang orang kata Fatah Amin pernah bagi tahu saya. Dia kata, saya tanya dia cabaran dalam filem Mak Kilau, dia kata aku terpaksa berendam dalam air. Kata, lepas tu dia apa? Dia pemanah. Apa tu? Dia mana? Daripada air tu. Uish, itu memang scene yang menarik tu. Oh, tu yang kata macam dalam sungai tu tu tak boleh melimpah sangat. Takut banjir. Itu ke? Itu sungai dia. Itu sungai yang bila ada musim dia. Bila hujan lebat dia akan banjir. Takkan kita nak nampak apa banjir kat situ kan. Tak best Okey, kita baca lagi. Ini kalau saya baca barisan pelakon ni, ini bila kelas A kita baca ni. Memang kita Johan bawa Asari, semua kelas A. Rahim Razali, Namron. Siapa tak sangka Namron ada dalam Namron sebagai pemimpin. Pemimpin masyarakat. Di Tok Penghulu. Semantan Galak. Wan Hanafisu, Jalaluddin Hassan. Siapa yang tak ada yang tak saya sebut ada yang tak disebut dalam Wikipedia ni? Ada nama lain, nama yang kita kenal. K. Rahman. K ada, Sadar K. Eli Suryati kita ada. Eli Suryati sebagai Zarina Zainuddin. Yes. Patut 8 juta guys. Kalau tengok kan. Oh my god. Lagi kalau kita boleh sebut Ali Karimi. Ali Karimi dalam pendatang baru. Pendatang baru. Siraj Al-Sagaf. Galak. Dan ada berapa orang Mak Saleh lah dalam ni sebab ada penjajah. Betul. Kan? Ada berapa dia British lah. Zaman British pelakon, kan. Pelakon ni Inggeris lah kita bawa. Kita sebut lagi lah. Mungkin fahaman daripada kisah Mak Kilau ni dari sudut kacamata penerbit sendiri. Bila dah baca kan, dah 3 kali buat ni, sudah tentu orang kata jiwa tu dah melekat kan. Apatah lagi kita yang menonton nanti mungkin akan ada rasa macam aku ni sebenarnya orang Melayu. Kadang-kadang dia macam ni tau. Sebab zaman dulu kita berperang dengan penjajah. Kita tak sedar. Sekarang pun kita ada, jiwa kita dijajah oleh budaya-budaya asing kan. Betul tak? Betul. Itu yang kita nak orang kata bawa satu mesej kepada audience lah. Mungkin orang yang nampak lah, yang tak nampak. Mungkin pergi masuk Pawagam akan nampak perjuangan Mak Kilau itu sendiri. Tapi dia tak reflect diri dia. So saya sebagai setiap kali menonton, saya ajar jiwa saya macam apa relate jalan cerita ni dengan kehidupan aku zaman sekarang. Macam tu. So sebagai penerbit, Encik Shah, fahaman sebenarnya mesej yang ingin disampaikan. Kita pun tak nak spoil apa penghujung dia. Sebenarnya ada yang tahu riwayat, mungkin ada yang tak tahu, nak masuk dalam Pawagam nak tahu cerita dia, penghujung dia macam mana kan. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak cerita sikit ni. Saya pernah masuk satu kampung, bukan dalam 15 ke 20 orang kanak-kanak Kampung mana? Di Perak lah. Perak. Saya pernah tanya siapa dalam banyak ni, saya tanya siapa kenal Superman? Semua angkat tangan. Spiderman semua siapa angkat kenal tangan. Ultraman semua angkat tangan. Lepas tu saya tanya siapa kenal hantu? Hanya 2 orang yang angkat tangan. Siapa kenal Mak Kilau? Tak ada langsung angkat tangan. Jadi apa nilai sebenarnya kita nampak? Iaitu mereka hampir melupakan melupakan pahlawan-pahlawan kita yang mana yang telah memperjuangkan mengembalikan hak kita untuk mentadbir cara kita, cara kita sendiri kan. Jadi menilai pentingnya sebenarnya dalam karya ini ialah kita lihat ni, bagi satu contoh dalam keluarga kita contoh. Kita bila kita kecil-kecil dulu, kita ada hero kita, itu mak kita, ayah kita, betul tak? Itulah hero kita. Segala benda kita sangat rapat dengan mereka. Tetapi lama kelamaan kita sudah renggang dengan mereka, kata contohnya, atau akhirnya kita tak berjumpa dengan mereka, atau tak diceritakan pasal mereka, ibu bapa kita contoh. Kita makin lama mana hero tu sudah tak ada dah dalam hidup kita. Itu yang berlaku kan contohnya. Sama juga dalam negara ni maknanya kita makin lama makin dilupakan kan hero kita sendiri.
bila kita lupa hero kita, maka kita sedang melupakan budaya kita. Kita sedang melupakan jati diri kita sendiri. Betul. Kita akan mula mencari hero lain. Jadi itu yang kita... Hero lain tu lah yang Spider-Man, Ultraman. Yang pakai suara dalam di luar kan. Jadi semua itu adalah sebenarnya sedang secara perlahan-lahan dia sedang mengikis nilai-nilai baik yang sebenarnya ada pada diri kita. Sehingga kita teruja melihat pahlawan lain, hero lain dan budaya lain. Sedangkan budaya kita sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang sangat hebat, yang sangat baik. Kalau kita kaji, kalau kita jujur dan ikhlas, kita kaji, kita nampak banyak sangat perkara baik ada dalam diri kita. Kalau kita cuba congkir dan kita bina semula. Jadi sebenarnya apa yang kita sedang buat ialah usaha ni ialah dengan kita kembalikan balik kesedaran ini. Bahawa kita juga punya hero dan mereka ada keberanian, dia ada nilai baik, mereka ada jati diri. Mereka kan, jadi kita harap maka anak bangsa kita maka mulalah melihat silat itu juga satu benda yang kita kena belajar, contoh kan. Kemudian nilai-nilai baik pada orang Melayu juga ada. Kemudian perkara-perkara yang nilai tidak baik yang ada yang dibawa oleh penjajah ataupun dibawa oleh orang asing contohnya yang tidak baik, kita mula buka mata. Itu yang kita harapkan. Kan, jadi berbusana contohnya, pakaian kita sendiri mempunyai identiti yang hebat. Keris contohnya, kan, senjata kita sendiri pun punya nilai-nilai yang baik. Bukan nilai keris tu kau nak banding dengan pistol, memang pistol tu dia jarak jauh, tetapi kita cerita teknologi dia. Teknologi keris itu sangat hebat, menunjukkan bahawa orang Melayu ini mempunyai IQ, intelijen yang sangat tinggi pada ketika itu. Kan? Jadi kita sepatutnya pada hari ini juga mempunyai IQ dan intelijen sangat tinggi cara kita. Itu sebenarnya yang saya rasa sebab itu sangat penting kita ada hero kita sendiri. Jadi saya harap bukan kita sajalah, produser lain juga akan juga tampil untuk membuat juga filem-filem yang bagus, yang punya menampilkan. Yelah, kita banyak lagi hero-hero kan sendiri. Macam apa siapa dia? Tengku Bahaman. Apa lagi? Datuk Bahaman. Datuk Bahaman. Kita ada Dosain. Kita ada Datuk Maharaja Lela. Lagi kita ramai lagi. Yang Sabah Sarawak ada lagi kan? Betul. Sabah Sarawak pun ada. Jadi kita ada semuanya ada kisah berbeza kan. Betul. Tapi matlamat yang sama, itu kita mempertahankan bumi tanah Melayu ini daripada dijajah. Betul. Kita ada Ngah Ibrahim dalam bidang ekonomi. Ngah Ibrahim Ui, ini baru saya bila Encik Shah cakap kan, saya baru flashback macam kan dulu kan kita belajar kan. Saya sekolah rendah rasanya dah diterap dengan silibus yang macam tu, tapi tak tahulah zaman sekarang macam mana kan. Betul. Okey, teruskan. Jadi ni semua adalah pahlawan-pahlawan. Kita semua bidang ada. Bukan pahlawan hanya dalam bersenjata, dalam berperang, tetapi semua bidang sebenarnya kita ada pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh kita sebenarnya. Jadi kita sepatutnya tampilkan dan buatlah filem ataupun di kaca TV ataupun di skrin besar mengenai mereka. InsyaAllah kita akan dapat kembalikan balik sedikit demi sedikit jati diri, sama seperti yang saya cakap tadi. Kita punya objektif iaitu mengubah cara berfikir masyarakat kan, dalam satu movie ataupun dalam satu karya kan, sedikit demi sedikit. Jadi kita harap benda itu berlaku lah, bukan pada kami saja, pada semua produser-produser yang ada di tanah air ni. Ya, Encik Shah, saya pun ada baca komen-komen dekat YouTube trailer filem Mat Kilau tu sendiri. Saya pun teruja, orang kata bila ramai anak-anak muda ataupun yang menulis tu kan, rasanya anak muda sebab dia orang faham, dia orang hidup di zaman teknologi yang orang kata YouTube ni sebagai satu medium kan. So kita pun teruja, dan bila kata penerbit sendiri dah letak trailer dekat YouTube Studio Kembara tu, mungkin ada respon sendiri yang dibaca, respon baik ke respon negatif pun mungkin kita boleh dedahkanlah apa dari persepsi Encik Shah sebagai penerbit. Pertama sekali saya memang rasa agak terkejut juga sebab penerimaan tu dan boleh kata hampir sebahasa seirama lah, mana kebanyakan mereka ternanti-nanti sebuah filem karya yang sebegini. Kerana mereka pun banyak yang kata mereka pun dah kata macam dah tak boleh nak tengok dah
cerita cinta-cintun dan sebagainya apa semua ya. Jadi banyak filem Melayu kita dah semakin hari semakin dilabel sebagai filem sampah. Dan ini kata macam dah menjejaskan filem-filem yang bagus. Ada yang filem bagus macam filem sekarang Tiga Janda tu. Tiga janda apa? Yang orang kata tak diberi perhatian Encik Shah. Tapi sebenarnya kalau tengok baca review semua kata bagus cerita tu. Dalam komen-komen tu juga memberi semangat pada kita lah ya. Yang selama ini kita rasa bukan senang dan cabaran dia sebagainya, bila kita baca tu baru kita rasa ini adalah satu yang membantu kita untuk bangkit lagi, untuk kita terus berkarya lagi, untuk menghasilkan lagi banyak filem-filem insya-Allah akan datang. Kita pun memang ada banyak lah rancangan untuk membuat filem-filem yang akan datang yang bergenre patriotism, yang bergenre kenegaraan, yang bergenre beragenda lah yang kita boleh membantu membangkitkan semula jati diri bangsa kita terutamanya. Satu usaha yang bagus Encik Shah. Encik Shah sebagai penerbit ada target, ada goals ataupun ada macam impian lah untuk filem ini walaupun 1 bulan lagi. Berapa kutipan lah agak-agak mungkin harapan Encik Shah sendiri? Saya rasa saya pun tak adalah nak mengharap sangat ya, tetapi saya yakin saya yakin sebab angka ni kita tak boleh sebut, itu semua rezeki dia Allah. Tapi saya sangat yakin bahawa dia akan menjadi filem yang digemari, yang meletup di pawagam dan akan memberi satu angka yang signifikan lah, angka yang yang besar lah kita harap insya-Allah ya. Jadi itu yang pentingnya ialah daripada awal kita nak ramai mungkin yang datang melihat menonton sebab ada mesej. Dan sambil berhibur ada mesej. Itu sebenarnya matlamat kita. Yang lain tu saya serah pada Allah. Rezeki tu Tuhan punya takdir dia kan. Tapi mengharapkan semua, kalau boleh kita nak bukan saja di Malaysia, kita nak di Nusantara ini dan di Asia ini menonton filem ini kerana dia adalah kelainan dan punya mesej yang sangat baik dan yang saya rasa boleh memberikan satu kesedaran dan juga satu impak yang bagus lah pada kita. Okey, untuk setakat hari ini ada tak update untuk dari segi penayangan lokasi ni pawagam, berapa pawagam akan menayangkan filem Mat Kilau ni? Ya, terkini daripada 90 pawagam kita yang terkini 100 hampir 140. Hampir 140 dah. Hampir 140. Dah cukup. Yes. So tayangan akan ditayangkan 23 Jun. 23 Jun nanti. Ya. 23 Jun ini yang menariknya sebab ada permintaan yang ramai daripada persatuan-persatuan kan dari individu sendiri yang mana mereka nak menyokong filem ini dan mereka nak datang bertanjak. Dan ada yang nak berbusana komplit. Jadi kita pun galakkan. Jadi kita pun akan cuba buat satu arrangement juga. Acara lah, satu acara mungkin ada malam gala lah. Pawagam tertentu pada 23. Ini 23 kan pada hari pertama tayangan tu untuk ajak ramai-ramai lagi datang menonton berpakaian ataupun bertanjak sekurang-kurangnya ke pawagam. Perancangan untuk mempromosikan filem ini ada tak, mungkin selain sudah tentu akan ada malam gala kan, betul. Untuk panggil media juga, untuk panggil selebriti, bagi memeriahkan orang kata filem ni. Bila selebriti datang di malam gala, ramai yang pengikut dia orang kan, ramai pengikut dekat social media, dekat Instagram apa semua, mungkin sudah tentu secara tak langsung akan memperkenalkan filem Mat Kilau ni, mungkin ramai tertunggu-tunggu kan. So mungkin ada perancangan lain lah nanti. Kita ada perancangan lain menggunakan medium-medium lain lah, iaitu kita ada tim marketing kita yang diketuai oleh Tuan Haji Ismail tu. Dia akan membuat sebaran maklumat tentang, akan ada tour ke macam jelajah, jemput semua pelakon-pelakon datang ke beberapa negeri ke? Ada beberapa rancangan yang kita akan buat
Dan mungkin akan datang kita akan beritahu. Tapi memang ada yang menggemparkan yang kita akan cuba buat ke seluruh mana tua seluruh negara. Tu satu idea yang bagus Encik Shah bila Encik Shah cakap akan ada satu malam yalah 23 Jun juga mungkin ada satu tema untuk malam gala tu sendiri, semua yang datang kan pakai baju Melayu bertanjak kan. Betul. Satu macam vibe kita bukan vibe hari raya kan. Tapi iyalah kita pun 23 Jun kalau hari haji bila tu? Selepas ke sebelum hari haji? 16 Jun. 16 Jun. Kan macam yalah kita jarang orang kata kalau macam anugerah-anugerah kan, semua black tie kan, pakai baju kod, kita macam mengagung-agungkan budaya daripada barat. Itu bukan pakaian kita, itu pakaian penjajah. Memang menggalakkan kita hebahkan kepada semua tetamu itu pada Manggala itu kita galakkan berpakaian Melayu. Kalau berbusana adalah sangat-sangat kita sukalah, lebih baiklah pada malam itu. Jadi saya rasa untuk mengadakan suasana yang kita rasa sesuai dengan filem Mat Kilau ini, itu adalah satu perkara yang telah pun kita wawarkan kepada tetamu-tetamu kita. Cik Shah, saya tertarik untuk bertanya benda ni. Apabila filem Mat Kilau ni siap edit semua dan the final one lah, dan Encik Shah dan tim menonton kali pertama, apakah reaksi Encik Shah? Adakah lebih apa yang Encik Shah impikan, ataupun dah orang kata okey ini dah capai matlamat, ataupun lebih daripada tu macam wow, ini bukan yang kita orang target, ini malah lebih daripada yang kita orang target. Macam mana reaksi pertama? Reaksi pertama ialah saya rasa kita wow lah. Kita beri wow lah. Kita rasa kita ucap syabas lah pada Syamsul kerana berjaya kan. Daripada kita cubaan kita pertama, kedua, yang ini ketiga memang sesuatu yang kita banggakan. Dan of course tidak ada yang sempurna. Mestilah ada begitu di mana sana. Tapi hasil dia memang saya rasa sangat sehingga bila saya tonton tu mana saya pun mengalir air mata lah. Jadi yang masuk part yang action kita bersemangat, kita merasa meremang begitu sekali. Jadi saya rasa itu satu kejayaan dan kita nak share lah dengan semua penonton, dengan semua rakyat Malaysia dalam pengalaman ini. Dalam filem ni ada lagu runut ke? Lagu dinyanyikan oleh penyanyi ke? Tidak ada. Tak ada. Tidak ada. Kita fokus tapi music score tu ada lah. Music score kita nampak. CGI ada. CGI berapa peratus? CGI tak banyak. Sebab kebanyakannya buat di set. Yang letupan-letupan tu kita CGI lah. Tiga sebab kenapa you guys yang sedang menonton sekarang ini di Borak Sini Habis Sini wajib masuk pawagam, beli tiket untuk menonton filem Mat Kilau. Encik Shah, tiga sebab kenapa? Okey, yang pertama ialah kita dah lama tak ada filem yang bergenre macam ni. Kita memang nanti buah tangan Syamsul. Kan? Cara lain. Betul lah. Sebab last time saya ingat dia banyak filem-filem seram. Seram dan filem seram kan. Ini rasanya ini adalah buah tangan yang pertama yang bertemakan peperangan dahulu kala ataupun yang memperjuangkan bangsa Melayu kan. Betul. Daripada awal-awal apabila Syamsul memberitahu pada umum bahawa dia menerima tawaran sebagai pengarah untuk filem ni, orang dah memang nak tengok buah tangan dia. Jadi bila sudah siap ni kita kena pergi tengok lah. Dan memang hasilnya sangat bagus. Nombor dua ialah kita dalam filem ini kita berjaya membawa penonton seolah kita pergi ke betul-betul ke zaman itu. Membawa penonton di zaman ini, kata flashback ataupun orang kata back to past lah. Dan bukan itu saja, tapi ceritanya ialah cerita yang tidak pernah kita dengar atau pernah kita lihat. Lihat dan itulah sebab zaman, tapi yang tidak pernah kita dengar. Sama ada dari dalam bacaan kita, sebab kerana ini adalah kajian yang kita buat, kita pergi ke kampung, kita dengar cerita daripada cerita yang sebenar. Jadi ini adalah satu benda yang saya rasa experience yang tidak akan kita dapat di dalam filem lain. Yang nombor tiga ialah kita melihat dia di
skrin yang besar. Jadi kita akan rasa pengalaman itu. Dia berbeza lah kalau kita tengok di skrin kecil, tapi di skrin besar kita dapat rasa. Itu adalah sekarang kita nak teknologi Atmos apa tu, yang surrounding apa semua kan. Lepas tu kita ada teknologi yang kita duduk dalam atas kursi tu bergegar-gegar kursi tu. Lepas tu IMAX lagi, kalau tayang dekat IMAX lagi besar. Saya harap kita tayang di IMAX. Kita harap. Dan bukan saja, maknanya kita juga pelakon-pelakon ini adalah all stars. Kita mesti nak tengok. Dia adalah satu gabungan pelakon muda kan, dan pelakon yang berpengalaman tu bila gabung dalam satu filem yang macam ni, saya rasa kita kena tonton. Jadi saya rasa itu yang tiga benda yang guys kena wajib RM10 apa tiket RM15 je. Jangan tunggu nanti akan ada Astro First punya 23 Jun korang booking tiket awal-awal untuk menonton filem Mat Kilau. Banyak artis kegemaran anda semua ada. Terutamanya Fatah Amin. Ramai yang nak tengok Fatah Amin kan. Jadi pahlawan. Ya, betul. Sebab saya tengok filem Fatah Amin punya lakonan pun luar biasa. Sebab saya rasa semangat mereka, setiap pelakon ini memang mereka memberi satu komitmen yang sangat tinggi lah. Kan, saya pun teruja lah sebab tengok semua memberikan daripada awal memberikan komitmen dan kesungguhan dalam lakonan mereka. Satu, saya rasa itu kita patutlah kita hargai apa yang telah mereka telah mereka berikan kepada kita. Betul Encik Shah. Bila kata filem kepahlawanan, diorang sudah tentu kena ada ilmu persilatan dan rata-ratanya mesti sudah tentulah nak kena belajar Encik Shah. Betul. So mungkin persediaan tu diorang macam mana tu? Diorang kena 1 bulan, okay, you guys kena belajar ni apa? Bersilat dulu kena masuk. Ada latihan yang kita berikan, tempoh latihan kepada pelakon-pelakon. Tetapi rupanya apabila kita kenali mereka bahawa mereka ni ada background basic yang persilatan sebenarnya. Ya. Jadi itu satu benda yang baru kita tahu. Jadi bila mereka berlakon memang sangat efektif. Sangat berkesan. Jadi bila tonton nanti baru kita rasa baru yang dulu kita rasa ni macam tak boleh berlakon, tak boleh bersilat, tapi rupanya mereka boleh. Ya. Cik Shah, kita nak bukan apalah, kita nak bagi tahu penonton ni satu, mungkin ada info yang sebenarnya kita tak tahu ataupun salah faham masyarakat tentang hidup Mat Kilau ni. Dari segi mungkin ada masyarakat kita kata Mat Kilau ni begini. Lepas tu mungkin ada Encik Shah bila dah tahu kisah Mat Kilau ni, sebenarnya Mat Kilau bukan macam ni. Macam tu persepsi salah faham masyarakat ataupun benda-benda yang masyarakat tak tahu pasal Mat Kilau ni. Pertama ialah dari segi ilmu dia. Ramai yang tak tahu, dan saya rasa yang kita bimbang ialah kita menuduh dia perkara yang tidak betul. Jadi sebenarnya ilmu dia adalah ilmu yang dia kerana dia mempunyai ilmu tinggi dari segi ilmu Islam dia. Jadi dia seorang yang warak, yang mengamalkan ilmu dia. Ilmu tu macam mungkin ilmu yang melibatkan ilmu agama masuk. Kalau agama. Bukannya, mungkin ada yang setengah kata Mat Kilau ni adalah macam memuja jin ataupun menggunakan ayat-ayat yang jampi serapah tu, bukan bukan. Orang yang warak kemudian dia mempraktiskan ataupun mengamalkan ilmu dia, maka kadang-kadang kelebihan dia berikan. Bukan sesuatu yang dia banggakan dan sebagainya, tetapi sesuatu yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah. Kita tidak boleh nak pertikaikan. Kita tak melihat, kita tidak berada di zaman itu. So jangan kita sewenang-wenang nak judge, mendakwa lebih-lebih, melainkan kita berada di zaman dia, barulah. Kedua ialah kenapa dia bangkit. Itu satu perkara juga. Setengah itu kata dia bangkit kerana faktor cukai, ayah dia tidak lagi memungut cukai, maka dia bangkit. Sebenarnya itu juga tidak benar. Dia bangkit kerana tuntutan agama sendiri. Kerana kita bertanggungjawab, wajib untuk bangkit apabila tanah kita, apabila ada orang yang bukan beragama yang datang menjajah negara kita, maka kita wajib untuk membebaskan tanah kita. Maka itu adalah satu kebangkitan yang syar'i, adalah satu perjuangan yang baik, yang sah di sisi agama.
Jadi bukan ada kena dengan cukai, itu hanya adalah saya rasa itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Jadi ini semua fitnah-fitnah ni saya harap begitu juga dia sebagai pemberontak semua tidak benar juga ya. Kerana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Kan apabila dituntut, maka itu adalah satu benda yang kita kena clear, kita kena bersihkan daripada tuduhan-tuduhan yang ada pada Mat Kilau. Ini saya harap mungkin kesempatan yang ada ini kita boleh sama-sama membetulkan balik fakta tu ya. Nak tahu lebih lanjut kisah ni kena tengoklah guys. Filem Mat Kilau mulai 23 Jun nanti. Mungkin ada dari sudut penapisan filem pula ada tak kena potong ke babak-babak? Alhamdulillah. Semua lulus. Semua lulus dengan lancar. Tidak ada yang dipotong. Jadi itu pun kita gembira lah. Sebab memang bila kita buat, kita pastikan semua perkara itu bukan berlaku lah. Jadi RC, walaupun dah RC yang sangat banyak, tapi tidak ada pertempuran pula keluar darah mengerikan semua kan. Betul. Tapi alhamdulillah tak ada yang dipotong. Mungkin kita akan jemput lagi tuan penerbit bersama dengan pengarah. Mungkin kita akan jemput juga pelakon dengan kerjasama penerbit nanti. Mungkin datang ke studio kita alur-alurkan untuk orang kata mempromosikan filem ini. Sebab saya pun teruja sebenarnya, memang tertarik hati dengan filem ini awal saya menonton trailer. Dan you guys yang belum lagi menonton trailer, apa kata tonton sekarang, subscribe juga YouTube. YouTube Studio Kembara dah. Ini dia kita bagi semangat sikit. Ada maklumat dan juga betul, kita nak bagi semangat untuk Studio Kembara. Orang kata ini adalah merupakan hasil pertama kali buat filem ini, dah kali ketiga, dan kita harapkan filem ini berjaya mencapai sasaran, dan akan datang. Mungkin ada lagi filem-filem, aku kata jangan serik lah buat filem walaupun tidak mencapai sasaran, tetapi insyaAllah jangan serik selagi untuk orang kata matlamat yang Encik Syah cakap tadi. Sebagai seorang penerbit, kita nak membawa satu message yang berguna untuk fahaman masyarakat, untuk ilmu ataupun info, ataupun menajamkan lagi, memperkasakan lagi jati diri kita sebagai bangsa Melayu di Malaysia ini. Sebelum kita menutup borak sini habis ini. Okey, satu benda lagi. Pertama saya nak mengucapkan baru banyak terima kasih kepada semua rakyat di luar sana yang memberi respon yang baik yang komen-komen semua. Komen baik kepada kami. Jadi kami beri semangat kepada kami, inspirasi kepada kami untuk terus berkarya lagi, untuk terus menerbitkan lagi filem-filem yang akan datang Begitu juga untuk penonton untuk peminat-peminat dan juga mereka yang tidak pernah pergi ke panggung pun, kerana filem ini adalah pertamanya dapat menggambarkan cerita sebenar tentang Mat Kilau, suasana ketika itu, perjuangan dia iaitu di mana agamawan, pembesar dan juga pahlawan-pahlawan dan pejuang-pejuang Islam bersatu untuk menentang penjajahan. Jadi itu satu benda yang belum pernah digambarkan dalam sebuah filem. Jadi saya rasa memang kena pergi tengok. Cik Syah, filem ni akan ditayangkan dekat Singapura. Ya, betul. Brunei, yes. Indonesia Sabah, mungkin akan masuk Indonesia. InsyaAllah. Yayan Rihan ada ni. Ramai yang meminta sebenarnya di Indonesia. Untuk akan ada. InsyaAllah akan ada. Jadi kita sedang usahakan. Dan kita harap insyaAllah di pihak Indonesia. Tapi Indonesia memang betul. Dia orang suka benda-benda yang macam kepahlawanan yang dulu-dulu. Sebab dia orang pun actually kita kan serumpun. Ya, betul. Dan dia orang punya macam tahu kat sana pun ada juga pahlawan-pahlawan dia orang kan. Betul. Dan mempunyai hubungan pahlawan mereka dengan kita sebenarnya punya hubungan pertalian juga. Ada juga pertalian dari segi keturunan sebagainya. Memang ada. Okey, sama-sama kita nantikan. Mungkin ada lagi harapan dan ucapan lain untuk semua, pesanan lain ada. Saya rasa pesanan saya yang terakhir untuk saya ialah iaitu terus bersama kami dengan Studio Kembara untuk kita sama-sama menjayakan tayangan filem Mat Kilau ni. Terima kasih banyak-banyak Encik Syah dan juga tim yang sudi datang ke studio Borak Sini Habis Ini. Rasanya ini pertama kali kita jemput penerbit filem. Masyarakat kita dah buka mata. YouTuber semua
dah banyak buat react apa semua kan. Saya tengok views pun banyak berbanding daripada 2-3 tahun lepas. Betul. Yang macam dia orang macam satu influencer yang ataupun influence people yang macam untuk orang kata support local film. Betul. Kadang-kadang kita ni lupa macam kita mengagung-agungkan filem barat. Sedangkan filem barat tu bukan sebenarnya kita punya pasak ataupun jati diri kita. Betul. Dan ialah kita tak boleh lari daripada filem-filem yang orang menganggap filem Melayu ni filem sampah, filem yang lemah, dan ini merupakan satu persepsi bila kita tanam setiap kali filem Melayu keluar filem sampah, filem tak berguna. Maksudnya kita ada sebenarnya filem-filem yang bagus. Jadi sama-sama kita support filem-filem yang akan datang ini, yang akan keluar selepas endemik. Kita support each other. You guys, thank you so much for watching. Kita jumpa lagi di Borak Sini Habis Sini dengan individu ataupun selebriti yang lain pula. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih.